Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar, kita berjumpa lagi. Hari ini 15 Mei 2020. Semalam teacher sebut 14 Mei sebagai 22 Ramadan dan sebenarnya teacher tersilap. Hari ini baru 22 Ramadan ya. Jadi hari ini teacher nak sambung lagi sedikit untuk tajuk matematik Tentang 5, tajuk bumi sebagai sfera. Kalau ikutkan sebenarnya dah habis belajar dah. Cuma ada soalan-soalan exam yang kita tak approach lagi. Jadi hari ni kita nak bincangkanlah soalan exam tersebut ya. Dan sebenarnya ada dua istilah yang teacher tak terangkan dalam video-video sebelum ni. Jadi hari ni insya-Allah kita akan cover istilah tersebut. Okey pelajar. Sebelum ni 15 Mei kita, sebenarnya ada istilah yang teacher tak sebut lagi hari tu ya. Yang pertama ialah diameter, selarian, latitude, dan satu lagi diameter bumi. Belum terangkan lagi Okey. So macam biasa bila kita belajar bumi, teacher suka lukis bumi. Bila lukis bumi, teacher akan lukis equator. Equator itu garisan khatulistiwa kan, kosong darjah. Dan teacher akan lukis juga paksi bumi kan. Okey ya pelajar. Dekat atas ni teacher lukis satu latitude utara. Katalah teacher letak dekat sini. Kalau semalam teacher pinjam nama artis kan. So hari ni teacher nak pinjam nama ustaz, student So teacher nak pinjam lah nama ustaz siapa katnya, Ikmal. Dengan dekat sini teacher nak pinjam nama student teacher tahun 2020, Alfian. Kita pinjam nama dia. So begini ya. Kita tengok kedudukan Ikmal dan Alfian. Semua pelajar tahu kalau teacher tanya beza dari Ustaz Ikmal ke Alfian adalah 180 darjah. Kerana apa? Kerana mereka berada pada latitude yang sama. Dan sebenarnya Ustaz Ikmal dan Alfian ini adalah merupakan diameter selarian latitude. Diameter selarian latitude. Sebab diameter pelajar, itu maksud diameter selarian latitude. Okey. So kita katakan yang mereka ni berada pada latitude 40 darjah utara. Macam ni kan. Okay, katalah ada seorang lagi dekat bawah ni, sebelah selatan. So teacher nak pinjam nama siapa ya kat sini? Ustazah Faiza. Boleh ya Ustazah? Okay. Jadinya kita tengok dekat sini ukuran 40 darjah tu. Dan di sini juga merupakan titik persilangan. Jadi Ustazah Faizah ni, kalaulah Alfian berada pada 40 darjah utara dan ini titik persilangan, maka Ustazah Faizah ni berada pada 40 darjah selatan. Jadi antara Alfian dengan Ustazah Faizah, nampak tak ni? Jejari. Mereka juga diameter. Tapi mereka adalah diameter bumi. Ya, kalau macam ni diameter selarian latitude. Kalau begini diameter bumi, sudutnya akan sama nilai, sama ukuran. Boleh pelajar? Jom kita cuba jawab soalan Okey, boleh nampak tak gaya soalan ni? Kalau tak ada nampak tak apa, teacher akan bacakan. So dia kata the diagram 4 shows 4 points. Ada 4 titik. G, H, J, K. Selalunya bila menjawab soalan bumi ni, teacher akan baca soalan, tengok diagram. Baca soalan, tengok diagram. So G, H, J, K. Sini G, H,
JK. Nanti nak kena tukar pen supaya lebih terang ya. Kita nak gunakan merah. Sebentar saja. Lupa pula pen merah. Okey. Okey, pelajar tengok ya. Sini GHJK. G berada pada sebelah selatan, H pun sebelah selatan. Dah ada dah latitude mereka 65 darjah selatan. Kita tengok J. J ni berada pada 100 darjah timur. Okey, kita baca lagi. JK is the diameter of the parallel of latitude 40 degree north. Okey, so dia kata JK adalah merupakan diameter selarian latitude pada 40 darjah utara. Jadinya kalau kita buat macam ni, belah sini pun boleh sebenarnya kan. Okey, 40 darjah utara. J dah ada 100 darjah timur, tapi ini ada longitude NGS. Longitude ini adalah 30 darjah barat. Teacher pernah sebut sentiasalah kita meletakkan Greenwich. So sekarang di mana Greenwich sepatutnya berada? Sini barat, sini timur. Okey, kat mana? Okey. So Greenwich, teacher lukis dekat sini. Teacher lukis dia menghampiri longitude NGS ni. Kenapa agaknya? Kerana sudutnya, kerana bezanya hanya 30 darjah dari Greenwich. Okey. Kalau dah mahir tak lukis pun tak apa. Ya. Ni bagi yang belum mahir. Teacher ni pun kategori belum mahir sebenarnya. Sebab tu saya lukis kan. Okey, sekarang pelajar tengok ya. J ni berada 100 darjah timur dari Greenwich. Jadi K berapa darjah agaknya? Ya, K berada pada 80 darjah barat. So K 80 darjah barat. Okey, J ni sekarang sebenarnya kita dah boleh tahu dah lokasi J adalah 40 darjah utara dan 100 darjah timur. Itu J. Okey, lagi apa? Tak ada maklumat lain ya. Okey, tak ada maklumat lain, tak apa. Kita teruskan soalan A. Nyatakan lokasi G. Lokasi G. Bila kita nak nyatakan lokasi, kita sebut latitude dulu, baru kita sebut longitude. Tu yang kita kata LALO tu kan. LALO. Latitude dulu, baru longitude. Ingat lagi tak? Sebut latitude baru longitude, LALO. Okey. So G, kita tengok dia berada pada 65 darjah selatan dan 30 darjah barat. Kan? Dah dapat 2 markah. 65 darjah selatan 1 markah, 30 darjah barat 1 markah. Okey, seterusnya. Calculate the shortest distance in nautical miles from J to K measured along the surface of the earth. Okey, pelajar, maklumat ni penting juga ni. Dia nak jarak terpendek JK yang diukur sepanjang permukaan bumi. Sepanjang permukaan bumi. Semalam kita dah tengok, kita dah cuba buat jarak terpendek. Kita dah pilih ada 3 jalan untuk kita cari jarak. Dan sebenarnya jarak terpendek pada permukaan bumi. Permukaan bumi, jarak terpendek antara J dan K ialah mereka lalu atas. Kan? So kita ukur sudut ni. Berapa ni pelajar? Sini 40, sini pun 40. Maka sudutnya adalah 100 kan? So soalan B, shortest distance adalah 100 times dengan 60 nautical miles, which is 6,000 nautical miles. Tak tertunjuk ya. Okey, kita teruskan soalan C. Soalan C dia nak apa? Dia nak calculate the shortest distance in nautical miles from G to H measured along the common parallel of latitude. Ni lain. Pelajar kena alert. Soalan B,
dia nak diukur pada permukaan bumi, kan? Pada permukaan bumi, mungkin lalu bawah macam ni, mungkin lalu latitude begini atau lalu atas, tapi kita nak cari yang paling pendek. Tapi soalan C, dia kata diukur pada selarian latitude. Selarian latitude. Ini bermaksud dia minta kita ukur lalu macam ni, lalu latitude yang sama. Jadi ada dua pilihan, kan? Lalu depan ni, kita tengok ya, lalu depan ni atau lalu belakang. Nampak tak tu? Okey. So jarak terpendek of course lalu depan ni lah. Okey. So jarak yang penting ialah kita mengambil kira beza. Sekarang G dengan H. G berada 30 darjah barat, H berada 100 darjah timur, maka bezanya adalah 30 tambah dengan 100. Kan? Darab dengan 60 batu nautika. Tetapi pelajar jangan lupa apabila diukur pada latitude yang sama, kita kena darab dengan cos latitude. Darab dengan cos latitude. So cosnya berapa? Lihat di sini. Ya, cosnya 65 darjah. Okey, sekarang ni boleh kira terbang ni, kipasnya kuat. 130 darab 60 batu nautika darab dengan cos 65. Okey, dapat 3296.42 batu nautika. Boleh ya? Kita besarkan lagi. Okey, soalan B. Maafkan saya, soalan D. Soalan D ni biasanya student tak nak jawab. Tapi memang student ramai yang tidak menjawab soalan ini sebab ini adalah tajuk pilihan. Tapi bagi pelajar teacher, jawab je. Teacher yakin you all boleh jawab. Okey, soalan D. An aeroplane took off from J and flew due south to point Q. Apa? Ada kapal terbang. Dia berlepas dari J, dia berlepas dari J ke selatan menuju ke Q. Kalau pelajar perhatikan pada diagram, tak nampak Q pun dalam diagram. So kita kena cari sebenarnya Q kat mana. Okey. So, soalan. The average speed of the journey was 750 knot. The time taken for the flight was 4.8 hours. So dia minta calculate the latitude of Q. Memang kita kena cari dekat mana Q tu. Okey, cuma pelajar kena alert. Apabila disebut yang flight tu terbang ke selatan menuju ke Q, tak semestinya Q itu berada di hemisfera selatan. Q juga barangkali boleh berada di hemisfera utara juga. So sekarang kita kena kira, ya. Okey, maklumat yang ada ialah average speed. Pelajar, average speed. Apa itu average speed? Sama dengan distance darab dengan time taken. Betul? Okey, so average speed dah ada 750 distance. Darab dengan 4.8 kan? Average speed darab dengan 4.8, dapatlah jarak 750 times 4.8. So you will get sebenarnya distance dari J to Q adalah 3,600 batu nautika. 3,600 batu nautika. Okey, kenapa kita kena cari jarak? Sebab kita juga tahu distance ini sebenarnya adalah beza difference darab dengan 60 batu nautika. Kan? Beza jarak adalah beza tadi darab dengan 60 batu nautika. So distance kita tahu 3,600 bagi dengan 60. Berapa tu belajar? 6
Okay, bezanya adalah 60 darjah. Beza ini beza dari J ke Q. Okey, teacher lukis begini. Ini paksi bumi lah. Ini equator 0 darjah. Ni gambaran teacher. So tadi sini J ni dari equator 40 darjah. Sedangkan 60 ni adalah jarak beza dari J ke Q. 60 sedangkan J 40. Jadi Q kat mana? Kita perlukan lagi 20 darjah. Okey, dalam hal ni Q berada di selatan. Jadi apakah latitude of Q? Latitude of Q 20 degree south. Boleh belajar? Okey, kita tengok dah dapat berapa markah ni. Pertama, nyatakan lokasi, dah dapat 2 markah. Ukur jarak terpendek. Satu kat sini, satu kat sini pelajar. Okey. Kemudian C dia minta ukur juga shortest distance. Shortest distance dia letak kat situ markah 3. Macam mana markah 3? Yang ni. Pelajar kirakan bezanya dulu dan gunakan cos 65, akhirnya nilai. Tu 3 markah. Okey, seterusnya soalan D dia minta nyatakan latitude Q, 5 markah dekat situ. So 5 markah dekat mana? Pertama cari jarak. Okey, kemudian pada jarak kita cari beza, nyatakan beza. Dan ini kita nyatakan latitude Q ni 20 darjah selatan. Begitu caranya. Boleh? Okey, teacher share soalan tanpa diagram ni. Tapi kali ini dalam video seterusnya pelajar ya. Terima kasih.